Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Awanis. Jom kita belajar geografi. Anak-anak pelajar sekalian, hari ini kita akan belajar geografi tingkatan 4, bab 1, arah dan kedudukan dalam peta topografi. Jom kita belajar sama-sama. Arah dan kedudukan dalam peta topografi boleh ditentukan dengan menggunakan arah mata angin, rujukan grid dan bearing grid. Kita akan pergi satu persatu untuk kita pelajari bagaimana kita nak menggunakan ketiga-tiga kaedah ini bagi menentukan arah dan kedudukan. Kita pergi dulu untuk arah mata angin. Arah mata angin boleh kita gunakan untuk menentukan lokasi ataupun objek dalam peta topografi. Mari kita kenali terlebih dahulu 8 arah mata angin yang utama yang biasa kita pelajari. Yang pertamanya arah utara, timur, selatan, barat, timur laut, tenggara, barat daya dan akhir sekali ialah barat laut. Kita teruskan dengan subtopik 1.2 menentukan arah lokasi dalam peta topografi. Baiklah, kita kenali dulu apa itu peta topografi. Ya, ini dia. Ini adalah contoh peta topografi yang biasa kita lihat dalam teks. Baiklah, peta topografi apa dia? Peta topografi ialah peta yang menggambarkan ciri-ciri geografi iaitu ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya. Okey, bila kita lihat peta topografi ini, anda boleh lihat terdapat pelbagai ciri-ciri geografi iaitu ciri fizikal dan ciri budaya. Misalnya di sini terdapat sungai, ciri fizikal, sungai, ada hutan, ada konta, laut, tasik dan sebagainya. Dan terdapat juga ciri budaya iaitu ciri buatan manusia. Misalnya jalan raya, pertempatan, kawasan pertanian, getah, kelapa sawit, klinik, sekolah dan sebagainya. Okey, kita teruskan dengan tajuk yang seterusnya. Bagaimana untuk kita tentukan arah lokasi dalam peta topografi? Okey, kita akan jawab satu soalan iaitu apakah kedudukan titik X dari titik Y. Kita perlukan sebuah peta topografi di sini. Okay, ini dia peta topografi yang akan kita tentukan titik X dan titik Y. Okay, kita pergi langkah demi langkah. Langkah yang pertama ialah kita tandakan lokasi titik X. Okay, titik X, di sini titik X. Kemudian tandakan lokasi titik Y. Okay, ini dia titik Y. Kemudian langkah kedua, kita lukis garisan lurus di antara titik X dan titik Y. Kita teruskan dengan langkah yang ketiga. Tentukan arah mata angin di titik Y. Kenapa titik Y? Kerana kita ingin mencari kedudukan titik X dari titik Y. Jadi, kita lukis arah mata angin di titik Y. Kenapa titik Y? Kerana titik Y merupakan titik rujukan. Apa pula titik rujukan? Okey, titik rujukan ialah titik yang menjadi petunjuk kepada titik yang lain. Okey, satu petua untuk anak-anak pelajar ialah apabila kita ingin mengukur arah lokasi sesuatu tempat dalam peta topografi, kita perlu mencari satu perkataan yang menjadi clue kepada soalan kita itu, iaitu perkataan dari. Okey, perkataan dari. Okey, soalan di sini, apakah kedudukan titik X dari titik Y? Bermakna kita perlu mengukur titik X, lokasi titik X dari titik Y. Okey, jadi dari ini merupakan satu petunjuk kepada kita untuk kita memastikan kita letak arah mata angin itu di tempat yang betul. Jadi anak-anak perlu berhati-hati apabila menjawab soalan ini dengan
memahami betul-betul soalan dengan mencari perkataan dari. Okey. Seterusnya, langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini ialah kita akan dapat mengetahui jawapan kepada soalan ini dengan melihat di manakah kedudukan garis lurus yang berwarna biru yang kita lukis bermula dari titik Y tadi. Maknanya, jawapannya adalah arah titik X dari titik Y ialah arah timur laut. Okay, jadi jawapannya ialah titik X dari titik Y ialah timur laut. Kita uji diri kita dengan dua soalan yang mudah ini, iaitu soalan yang pertama ialah nyatakan arah kampung muara dari titik X. Okey, pertama sekali kita tentukan dulu lokasi X dan kampung muara. Kemudian kita lukis garisan lurus yang menemukan lokasi X dan kampung muara. Seterusnya kita lukis mata angin ya di titik X. Kenapa titik X? Kerana soalan meminta kita mengukur arah kampung muara dari titik X. Jadi kita letakkan arah mata angin di titik X. Jadi jelas ya di sini menunjukkan arah kampung muara dari titik X ialah arah tenggara. Okey. Soalan yang kedua ialah kita cuba sekali lagi soalan kedua, nyatakan arah kampung Serindit dari titik Y. Okey, dapatkan lokasi titik Y dan juga lokasi kampung Serindit. Selepas kita temui kedua-dua lokasi tersebut, kita lukis garisan lurus yang menyambungkan titik Y dan kampung Serindit. Seterusnya, kita lukis arah mata angin. Di mana kita nak letak arah mata angin? Tengok soalan kembali. Soalan meminta kita mengukur arah kampung Serindit dari titik X. Dari titik Y, dari titik Y. Maknanya, arah mata angin kita letakkan di titik Y. Okey. Di sini jelas menunjukkan bahawa arah kampung Serindit dari titik Y ialah arah barat laut. Ya, arah barat laut. Okey. Cikgu harap anak-anak pelajar sekalian dapat memahami ya dengan lebih jelas lagi kaedah untuk menentukan arah lokasi menggunakan arah mata angin. Okey, kita teruskan dengan kaedah yang kedua. Baiklah, bagaimana untuk kita menggunakan rujukan grid bagi menentukan kedudukan dalam peta topografi? Sebelum itu, kita perlu fahami dulu apa itu rujukan grid. Rujukan grid ialah nilaian yang kita dapat hasil daripada persilangan garisan timuran dan garisan utaraan. Ya, titik persilangan antara garisan timuran dan garisan utaraan. Okey, apa pula garisan timuran dan garisan utaraan? Okey, supaya kita dapat membezakan antara garisan timuran dan garisan utaraan, saya akan terangkan di sini. Kerana apabila kita tersilap menentukan garisan timuran dan garisan utaraan, maka jawapan yang akan kita dapat bagi rujukan grid 4 angka dan 6 angka akan tersilap. Ya, okey. Ini adalah garisan menegak yang kita panggil sebagai garisan timuran. Manakala ini pula adalah garisan melintang yang kita kenali sebagai garisan utaraan di atas peta topografi. Baiklah, kita lihat. Kenapa dikenali sebagai garisan timuran? Okey, garisan menegak dipanggil sebagai garisan timuran kerana nilaiannya bertambah ke kanan, iaitu ke arah timur. Kerana itulah kita panggil garisan menegak ini sebagai garisan timuran. Manakala garisan yang melintang dikenali sebagai garisan utaraan kerana nilaiannya bertambah ke utara, ke atas. Contohnya, nilaian 45 dan 46. Ini menunjukkan nilaiannya bertambah ke atas, ke utara. Kerana itulah kita panggil garisan melintang ini sebagai garisan utaraan. Okey, jadi saya harap anak-anak pelajar dapat membezakan yang mana satu garisan timuran dan yang mana satu garisan utaraan.
Okey, dalam menentukan rujukan grid ini, kita perlu membaca nilai garisan timuran dahulu. Ya? Nilai garisan timuran perlu dibaca terlebih dahulu dan diikuti dengan nilai garisan utaraan. Contohnya di sini, sekiranya ada objek dalam kotak di sebelah kiri itu, maka kita akan baca rujukan gridnya ialah dengan memulakan garisan timuran satu-satu dan diikuti dengan garisan utaraan 4-5. Okey? Baiklah, terdapat dua cara untuk menentukan rujukan grid, ya, iaitu rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Okey, kita dalami apa itu rujukan grid 4 angka dan juga rujukan grid 6 angka. Kita mulakan dengan rujukan grid 4 angka. Apa itu rujukan grid 4 angka? Ya, ia digunakan untuk menentukan kedudukan kawasan yang lebih luas, contohnya seperti kawasan pertanian, kawasan perladangan ataupun kawasan hutan. Okey, untuk kita menentukan arah dan kedudukan menggunakan rujukan grid 4 angka, kita perhatikan sebuah peta topografi ini. Okay, kita ingin menentukan rujukan grid 4 angka bagi kawasan pertanian kelapa. Jadi langkah yang pertama ialah kita tentukan dulu segi 4 grid bagi kawasan pertanian kelapa. Okey, ini adalah kawasan pertanian kelapa. Kemudian kita tunjukkan lebih besar dengan kawasan pertanian kelapa yang lebih besar. Okey. Kemudian kita teruskan dengan langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita rujuk nilai garisan timuran. Okay, garisan timuran ialah garisan menegak. Maknanya di sini ada 3 garisan menegak, iaitu 06, 07 dan 08. Okey. Garisan timuran yang menunjukkan adanya kawasan pertanian kelapa di sini ialah garisan timuran 07. Ya. Okey. Untuk garisan utaraan pula ialah juga ada 3 di sini, iaitu garisan yang bernombor 39, 40 dan 41. Jadi, garisan utaraan yang menunjukkan adanya kawasan pertanian kelapa ialah garisan yang bernilai 40. Okey, untuk menentukan rujukan grid 4 angka, kita baca nilai garisan timuran dahulu, iaitu 07 dan kemudian nilai garisan utaraan 40. Okey, ini bermakna rujukan grid 4 angka bagi kawasan pertanian kelapa dalam peta topografi ini ialah RG0740. Jelas anak-anak pelajar? Cikgu harap anak-anak pelajar dapat memahami bagaimana untuk menentukan rujukan grid 4 angka dalam peta topografi. Mudah bukan? Okay, kita teruskan dengan rujukan grid 6 angka pula. Rujukan grid 6 angka diguna untuk menentukan kedudukan sesuatu objek yang lebih spesifik. Contohnya seperti sekolah, masjid, klinik, hospital, pejabat daerah, rumah rehat dan sebagainya. Kali ini kita akan lihat bagaimana untuk kita menentukan rujukan grid 6 angka dalam peta topografi sebagaimana peta di bawah. Baiklah, kita ikuti langkah demi langkah untuk membaca rujukan grid 6 angka. Langkah yang pertama ialah kita perhatikan dahulu kedudukan masjid di dalam segi 4 grid 0540. Okay, ini adalah kedudukan masjid. Kemudian kita bahagikan segi 4 grid jarak di antara garisan timuran 05, iaitu garisan menegak ini, dan juga garisan 06 ini kepada 10 bahagian yang sekata. Dan kita nomborkan dari 0 hingga 10. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 bahagian yang sekata. Kemudian
Langkah yang ketiga, kita bahagikan pula segi 4 grid jarak di antara garisan utaraan iaitu garisan melintang 40 dan 41 ini juga kepada 10 bahagian yang sekata, dan kita nomborkan juga dari 0 hinggalah kepada 10 bahagian kecil. Kemudian bagi langkah yang keempat, kita kenal pasti nilai titik persilangan antara garisan timuran, iaitu di sini kita dapat lihat titik persilangannya adalah pada garisan timuran 05, 4 dan garisan utaraan 408. Ini bermakna rujukan grid 6 angka bagi masjid dalam peta topografi ini ialah RG054408. Jadi, jelasnya anak-anak pelajar sekalian bagaimana untuk kita menentukan rujukan grid 6 angka bagi sesuatu objek dalam peta topografi. Cikgu harap anak-anak pelajar dapat fahami bagaimana langkah-langkah untuk kita membaca rujukan grid 4 angka dan juga 6 angka. Sekian dahulu pelajaran untuk hari ini, Geografi tingkatan 4, bab 1, menentukan arah dan kedudukan dalam peta topografi siri yang pertama. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Cikgu, channel Cikgu Awanis, bagi membolehkan anda semua mengikuti pelajaran-pelajaran yang seterusnya dalam Geografi tingkatan 4 dan juga sebagai tanda sokongan kepada Cikgu. Sekian, terima kasih. Bye. Jumpa lagi.